Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, mesti memulakan dengan doa sebab kita takut bila keluar kata-kata kita tu takut akan menggurus orang-orang yang mendengar, dan dengan berdoa moga-moga mudah-mudahan Allah jaga lisan kita supaya kita tak salah keluar kata-kata dan menggurus hati orang, nanti nak minta maaf pun susah. So sebab video saya pun memang banyak bercakap je kan, dan kadang-kadang kita keluar daripada, takut kita keluar dengan emosi, tapi saya nak cuba keluarkan apa-apa pun yang dari kata-kata saya daripada fakta. Okay, bila nak ada benda tak puas hati, tapi biar kita keluarkan fakta, jangan daripada emosi kita sendiri. So baru-baru ni kawan-kawan semua, kawan-kawan semalam telah ada satu perhimpunan oleh kumpulan-kumpulan berbaju hitam. So sebab sekarang Malaysia memang sangat-sangat terkesan dengan COVID ni kan. Kita tak boleh keluar dan anak-anak tak boleh sekolah kan. Dah hampir 2 tahun kan. Hampir 2 tahun. Bulan 3, okey dah setahun lebih. Dan kes makin tinggi dan kita tak tahu macam mana, tak nampak lagi macam mana akan datang keadaannya, kita tak tahu. Dan saya pun baru je 2 hari minggu lepas ambil first dose Sinovac vaksin, dan saya sangat-sangat menggalakkan kawan-kawan semua untuk ambil vaksin. Sebab lepas saya tunjukkan data, dan saya sentiasa lagi tengok data tu kan, peningkatan orang-orang yang ambil kes-kes, melihat peningkatan kes, macam mana kes naik turun kes dan kadar kematian, dan setakat mana orang yang dah ambil vaksin. Dan so far dah lebih kurang 20 juta orang yang ambil vaksin first dose, dan lebih kurang 5 juta yang dah ambil 2 dos, full complete dose. So kita sebenarnya kita ada 32 juta orang, lebih kurang 30 juta populasi Malaysia, dan kita mengharapkan KKM tengah berusaha untuk pastikan 32 juta orang mengambil vaksin, supaya dengan ini satu ikhtiar kadar kes turun, dan kita harap dengan bila kadar kes turun, kematian pun berkurangan. Dan sekarang ni bila kes tinggi, dan kita tengok kalau kawan-kawan tengok dekat bahagian ICU dah bahagian yang yang lagi serius tu kan, lebih kurang 1,000 lebih. So dua-dua kategori stage of 3, 4, 5 especially untuk COVID ni adalah kategori yang kritikal. Dan bayangkan perasaan keluarga-keluarga yang terpaksa menanggung keadaan ni kan. Mungkin mak ayah, mungkin suami isteri, mungkin anak-anak yang dalam keadaan stage 4 dan 5. Sebab itulah bila perhimpunan ni diadakan pada semalam, sangat-sangat kecewa saya melihat ini personally. Kita faham setiap rakyat dia ada hak untuk bersuara, tapi pada saya, tolonglah jangan buat sekarang ni, sebab saya sendiri dekat dengan orang-orang yang terlibat dengan sukarelawan. Macam suami dan anak saya pergi membantu pihak KKM lah sebagai sukarelawan. Jadi kita nampak di CAC Shah Alam sebelum ni, dan sekarang dah dipindah di Kelang, sukarelawan ni dan juga pihak KKM dia dikelilingi oleh orang-orang yang positif COVID. Setiap hari didatangi oleh lebih kurang 2,000 orang positif COVID untuk dibantu untuk daftar selangkah, dan juga untuk bagi tag kan, supaya dia orang kuarantin kat rumah, ada sebagainya, mungkin kena pergi hospital. Dan selain tu pihak sukarelawan juga dia orang pergi bantu pihak KKM untuk mengebumikan jenazah. Jadi pihak KKM, pihak hospital dan pihak-pihak yang tertentu sangat berusaha untuk mengurangkan menguruskan isu hal-hal COVID ni. Tapi bila ada perhimpunan, sedangkan pergi ke kedai pun kita tak boleh berdua kan, seorang aja. PKP masih on kan, tapi bila ada perhimpunan ni, adalah satu yang akan mungkin memberi kesan pertambahan kes lagi, dan membebankan pihak frontliners lah, pihak KKM khususnya, pihak doktor, pihak hospital. Dan itulah
sangat kecewa lah dengan pihak-pihak tertentu ni kan. Minta maaf lah, saya terpaksa luahkan, jadi tolonglah janganlah berhimpun lagi. So ada satu info tentang, bukan satu info dia dah lama juga, tentang varian Delta yang dah pun berlaku. So ada satu info ni saya nak share dengan kawan-kawan. So kita lihat COVID ni bukan main, dan COVID ni dia dah makin hebat. Jom kita tengok tentang varian Delta. Saya kongsikan kawan semua tentang info tentang ni yang saya dapat yang terkini adalah pada 29 Julai. Kita tengok jap. Kalau kawan-kawan tengok kat carian dalam blog ni, dalam Google ni, sentiasa ada je tengok macam ni. Pada 23 Julai 106 varian Delta dikesan di Terengganu. Varian Delta lebih mudah merebak berbanding varian lain. Varian Delta atau turut dikenali dengan nama B1617.2 merupakan mutasi COVID-19 yang pertama kali dikesan di India. Dengan nama julukan The Fastest and the Fittest, CDC telah bertindak melabelkan Delta sebagai variant of concern pada pertengahan Jun lalu. Varian Delta mempunyai beberapa ciri yang membuatnya berbeza daripada virus COVID-19 yang lain, iaitu mempunyai kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi, mampu melekat lebih kuat pada saraf sel paru-paru, mampu mengurangkan respons antibodi monoklonal. Selain itu, varian Delta juga dapat merebak dengan lebih mudah di dalam kawasan tertutup seperti rumah dan pejabat. Malah, menurut data daripada Public Health England, pesakit yang dijangkiti varian ini 1.8 kali ganda lebih berisiko untuk dihospitalkan berbanding mereka yang dijangkiti varian Alpha. Bukan itu sahaja, menurut Yale Medicine, virus COVID-19 asal boleh menjangkiti 25 orang lain dengan syarat tak ada sesiapa yang divaksin atau memakai pelitup muka. Namun, varian Delta boleh merebak dan menjangkiti 3.5 hingga 4 orang lain, hampir 2 kali ganda lebih banyak berbanding virus asal. Okey, kawan-kawan boleh tengok Microsoft Big ni, statistik kes COVID. Dalam ni ada tiga-tiga untuk kita tengok confirm case. Ini confirm case ni negara kita, Malaysia. Confirm case, so start daripada bulan 3 tahun ni, start pada 1 bulan 3 tahun ni sehinggalah yang terkini 26 bulan 7 yang hari ni, 26 bulan 7. So kes 16,117. Yang paling tinggi kes pada 24 hari bulan 7, 17,045. So kes masih lagi tinggi dan agak merisaukan. Dan kematian pun mungkin yang semalam antara tertinggi, semalam pula 26 hari bulan 7. Okey, hari ni berapa bulan? Okey, 26 bulan 7, 207 orang kematian. Sebelum tu 92. Okey, dia naik turun. Kalau kawan-kawan tengok maklumat tentang secara total, tengok maklumat di ICU kan ramai dalam 1,000 lebih. So itu antara yang kemungkinan lah membawa kepada kematian yang agak tinggi. So kita tengok tahap vaksin ni sangat penting. Okey, Malaysia kira agak slow pada awal tu bila terima vaksin, start bulan 2, 28 bulan 2 sampai bulan 5 ni masih lagi slow, tengok rendah dia punya ni. Dan okey, kalau tengok sini kita skala kita hingga 100,000 kan. Jadi tak ramai. Kalau kamu tengok bawah ni dia buat kumulatif kan. Okey, sangat rendah, masa ni sangat rendah. Ini okey sangat rendah. So kumulatifnya, so kita dah sampai berapa bulan ni? Okey, hari ni dah 20 juta yang kumulatif vaccinate hari ni. Pada 26 hari bulan 17 juta. Okey, vaksin ni sangat penting. Maknanya kalau 17 juta, populasi penduduk Malaysia 32 juta, ini baru secara totalnya
satu dos 17 juta, 20 juta, tapi untuk fully dos, 2 dos baru 5 juta. So maknanya ramai lagi yang belum vaksin sepenuhnya. Jadi vaksin ni sangat penting, walaupun kerajaan tak wajibkan, tapi sebagai rakyat kita semua bertanggungjawab untuk mengambil vaksin, ambil fully vaksin untuk mengurangkan kadar kes dan bila kes kurang, insya-Allah akan mengurangkan kematian. Okey, itu ikhtiar kita sebagai umat, ikhtiar kita untuk pergi ambil vaksin, dan dengan cara mengambil vaksin, insya-Allah taala ikhtiar kan, kita boleh bantu kurangkan kes dan langsung mengurangkan kematian. Itu tanggungjawab kita lah. Kita tahu hidup mati ni Allah yang tentukan, tapi kita sebagai manusia kena berusaha. Dan sekarang ni ada varian, ada mutasi COVID-19 yang sangat berbahaya, yang lagi senang merebak, melalui udara boleh merebak. Jadi sebab itulah kawan-kawan semua, janganlah berhimpun. Kadang-kadang nak pergi rumah saudara pun, kalau kita dari luar pun tak digalakkan, kena mandi dulu kan, barulah kita rasa dah selamat, puas hati, sanitize, barulah kalau nak jumpa nak pergi hantar barang contohnya kan, tak boleh main masuk rumah daripada luar pun kena mandi dulu. So ni Malaysia. Negara-negara lain macam di Indonesia, kita tengok kat Thailand Thailand pun tinggi, negara jiran semua tinggi, Thailand. Okay, saya sarankan kawan-kawan semua boleh tengok statistik ni supaya kawan-kawan semua cakna tentang kes COVID ni yang berlaku sekarang ni kan. Kita tak tahu bila nak habis. Kita tengok Thailand Thailand kadar kematian pun tinggi, dan kes confirm kes dia pun tinggi, 12 hingga yang tertinggi 15, lebih kurang macam Malaysia. Kematian pun lebih kurang, vaksin pun agak slow juga kan, tapi dia dah mencapai 15 juta macam Malaysia juga. Begitu juga Indonesia pun kita tahu tinggi kan, begitu juga dengan Myanmar, Filipina, negara jiran. Singapura kecil lah, memang tak ada lah. So kita nak salahkan, tak nak salahkan siapa. Yang saya lihat pihak KKM sangat berusaha, sukarelawan frontliners sangat berusaha. Jadi adalah tanggungjawab kita semua sebagai insan yang ada hati dan jiwa, ada fikiran kan, kita support KKM ni untuk pergi vaksin, dan kita usaha ikhtiar untuk ambil vaksin dan membantu mengurangkan kes ni insya-Allah taala. Sebab ada tempat-tempat yang dah ambil fully vaksin, yang ramai ambil vaksin, dah ambil dari awal, mengurangkan. Contohnya macam UK, saya pun dah tunjukkan sebelum ni negara-negara yang agak menurun kesnya, padahal dulu tinggi kan. Okey, macam UK ni dia dah ramai daripada bulan 3, dia memang ramai, dan dia punya cumulative pun dah 80 juta, 83 juta yang dah ambil vaksin. Jadi kita tengok dia punya kes. Okey, walaupun nampak macam sini tinggi sini macam tinggi, kes tinggi kan, sampai 40,000, 20,000, tapi tengok kematian dia adalah rendah berbanding dengan Malaysia. Kematian di UK adalah rendah berbanding dengan Malaysia sebab mereka dah vaksin. Ramai yang dah vaksin, 80 juta orang yang dah vaksin. Jadi walaupun ada confirm kes agak tinggi, sebab vaksin ni amat membantu untuk melindungi kita, insya-Allah taala kita ikhtiar. Okey, dia bantu mengurangkan kematian. Ini yang kita sebenarnya kita usahakan, supaya pihak KM usahakan supaya kadar kematian tu dapat dikurangkan. Kesian tengok ibu-ibu yang anak-anak yang kehilangan ibu ayah kan, sedih. Okey, itulah. Okey, itulah sedikit info berfakta yang saya dapat daripada statistik ni, dan saya harap
apa ni, kata-kata yang keluar daripada mulut saya tak mencikkan hati sesiapa pun. Cuma pandangan saya dan mungkin nasihat saya sedikit, dan kalau yang di luar sana, apa-apa saja tindakan tuan-puan dalam kaitan dengan macam contoh dunia politik sekarang ni kan, dah mula kan, tolong fikirkan tentang kes COVID ni sekarang ni, fokus tentang apa yang berlaku sekarang ni. SOP tu penting untuk dijaga, dan dahulukan untuk ambil vaksin. Okay, saya sangat menyarankan ambil vaksin dua dos. Itu pun saya baru ambil Sinovac, dan difahamkan bahawa bila kita ambil vaksin tu, dia akan untuk first untuk 3 weeks yang mula-mula tu kita punya imunisasi akan kurang. So memang digalakkan untuk kita berehat. Okey, nanti bila lepas kita ambil second dose pun, kita digalakkan untuk berehat di rumah dulu, sebab masa tu imunisasi kita akan kurang lepas 2 dos pun. Dalam tempoh 6 bulan barulah dia akan membina imunisasi untuk diri kita. Itu pun walaupun kita dah ambil vaksin, tak bermakna yang kita ni tak dijangkiti. Maknanya kita mungkin akan dijangkiti juga dengan COVID. Cuma ia mungkin lebih kita punya daya imunisasi boleh melawan virus tersebut. Tapi sekarang ni ada Delta pula dan bagai-bagai lagi. Jadi apa yang penting buat masa ni, ambil lah vaksin 2 dos tu, dan mungkin kalau kerajaan nak kata 3 dos tu, wallahu alam macam mana. Tapi yang penting buat masa ni jaga SOP kawan-kawan. Kita dah tengok banyak cerita-cerita yang sedih tentang kehilangan mak ayah dan sebagainya, anak-anak kecil tertinggal. Jadi tolonglah jaga, dan janganlah buat perhimpunan lagi, tolonglah. Itu saja daripada saya. Okey, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Sekiranya ada salah dan silap dalam kata, saya minta maaf. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.